Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat tajuk baru, nak bincang tajuk baru iaitu tajuk cahaya dan optik dalam bab 7. Dalam tajuk ni kita akan bincangkan apa itu kanta cembung dan juga kanta cembung. Selain itu kita akan juga belajar pasal alatan-alatan optik, contohnya kamera, mikroskop, teleskop. Okey, so kita tengok subtajuk 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Okey, ni adalah dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan juga kanta cengkung. Kanta, apa itu kanta? Kanta ialah medium lux sinar seperti kaca. Okey, medium lux sinar seperti kaca. Boleh juga kita guna plastik perspek yang tebal. Boleh juga kita guna ayak. Tapi dia ada cara dia lah. Selagi dia adalah medium lux sinar, dia boleh dijadikan sebagai kanta. Okey, seterusnya mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Dekat sini kita tengok dia ada sama ada melengkung ke luar ataupun melengkung ke dalam. Okey, terdapat dua jenis jenis kanta. Yang pertama adalah kanta cembung dan kanta cengkung. Kalau kamu tengok yang sebelah kanan kiri kamu ni, ini adalah kanta cengkung sebab dia melengkung masuk ke dalam, dan sebelah kanan kamu pula dia mengembung keluar buncit. Itu dipanggil ke kanta cembung. Yang sebelah ni melengkung masuk dalam, kanta cengkung. Kembung keluar, itu adalah kanta cembung. Okey, so ini adalah jenis-jenis kanta cembung. Dia ada dui cembung, ada plano cembung dan juga ada meniskus cembung. Okey, ini pula jenis-jenis untuk kanta cekung. Dui cekung maksudnya dua-dua belah dia ada dia punya cekungan dia. Plano cekung sebelah saja dan meniskus cembung. Okey, dia bentuk dia macam ini. Okey, apa itu kanta cembung dan kanta cengkung? Kalau disebut kanta cembung adalah kanta penumpu. Sebab apa? Sebab dia menumpukan cahaya. Okey, jadi sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. Kalau kamu tengok dalam Rajah 1.2 dekat kanta cembung tu di sini, okey, tengok cahaya dia akan masuk secara selari. Lepas tu bila dia keluar daripada kanta cembung tu, dia akan menumpu pada satu titik. Tengah titik tu. Titik tu adalah titik fokus. Okey, tapi kalau kanta cembung pula, dia adalah jenis mencapah. Apa dia mencapah? Maksudnya cahaya dia terserak dan mencapah keluar. Okey, kita tengok pada mula dia tu, cahaya dia adalah selari sebelum dia masuk ke dalam kanta. Lepas dia masuk je dalam kanta, dia akan mencapah keluar. Kalau dalam kanta cekung pula, titik fokus dia duduk belakang. Kanta cembung, titik fokus dia di depan. Kanta cengkung, titik fokus dia duduk di belakang. Apa yang dia depan belakang tu, kita tengok apa itu kanta cembung punya titik fokus. Titik fokus F besar yang dekat dalam lukisan itu adalah satu titik dengan keadaan sinar cahaya 7 yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Ayat mudah dia, cahaya yang selari masuk ke dalam kanta cembung dan dia akan menumpu dan tertumpu pada satu titik fokus. Lepas tu baru dia diserakkan kembali. Itu yang dipanggil sebagai titik fokus. Okey, kita tengok pula kanta cekung. Kanta cekung adalah sinaran cahaya mencapah selepas melalui satu kanta cekung ekstrapolasikan ke belakang. Okey, ni ekstrapolasi ni ada dalam matematik kan? Okey, so sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Titik ini ialah titik fokus F bagi kanta cengkung tersebut. Kalau kamu tengok dekat dalam gambar aja, mula-mula sebelum dia masuk dalam kanta, dia ada dalam bentuk selari. Jadi cahaya tu akan bergerak dalam bentuk selari. Dia melalui kanta cekung, dia akan terserak. Macam mana dia terserak? Melalui titik fokus di belakang dia tu. Yang F, huruf besar F tu, itu adalah titik fokus. Jadi daripada titik fokus tu lah dia akan serakkan garisan-garisan dia. Okey? Okey, so yang ini menentukan panjang fokus bagi suatu kanta. Kita boleh ukur.
macam mana nak dapatkan panjang fokus. Panjang fokus tu adalah jarak antara titik tengah dekat kantar cembung tu ke F, titik fokus. Itu adalah panjang fokus. Okey, so kita tengok sini nah. Menentukan panjang fokus bagi sesuatu kantar. Panjang fokus adalah nilai dia adalah F. F kecil. Kalau F besar adalah titik fokus. Kalau 2F maksudnya 2 ganda titik fokus. Okey. U tu pula adalah jarak objek. V kecil adalah jarak image. Kamu kena hafal lah dia punya simbol-simbol ni. Okey, macam mana kita nak dapat titik fokus tu? Dia ikut kantor. Bila kita lukis baru kita dapat. Okey. Okey, so kita tengok pula untuk kantar cembung. Cekung. Okey, dia punya F, titik F pun nilai dia F kecil tu ataupun panjang fokus tu di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah sama. Sama juga macam kantar cembung tadi. Nilai F di kanan dan kiri mestilah sama. Okey, jarak dia. Okey, dan itu nilai F ada di kanan dan di kiri. So, kita letak objek dia kat belakang. Objek dia daripada kaki objek tu sehingga ke titik O itu. Okey, itu dipanggil sebagai panjang jarak objek. Dan V tu pula daripada image yang terbentuk sampai ke O tu ataupun titik paksi tu, itu dipanggil sebagai jarak image. Benda-benda ni semua awak kena ingat dan kena hafal. Tak susah senang saja insya-Allah. Okey, so hak ni adalah penerangan bagi yang atas ni tadi. Okey, macam tadi kan ada U, ada F, ada O. So ini penerangan dia. Kalau pusat optik itu adalah titik pada pusat kantar. Sinaran cahaya yang melalui titik pusat optik tidak terbias. Okey, so maksudnya hak ni duduk di tengah-tengah kantar. Itu kita kenali dia sebagai O. Paksi utama pula adalah garis lurus yang melalui titik optik ke sesuatu kantar. Paksi utama dia tu adalah garis sepanjang daripada sebelum melalui kantar sehinggalah melepasi kantar. Seterusnya kita tengok pula paksi kantar. Paksi kantar adalah garis lurus yang menerusi pusat optik dan bersenjang dengan paksi utama. Okey, paksi kantar itu dia adalah menegak. Dia potong kantar. Sama ada kantar cekung ataupun kantar cembung, dia akan memotong. Itu adalah dipanggil sebagai paksi kantar. Okey, kita kembali balik. Kita tengok pula titik fokus. F besar. F besar macam mana? Yang tadi Cikgu Haba kita dah bincang. Kalau kantar cembung, titik F dia adalah titik di mana berlakunya penumpuan ataupun tempat penumpuan sinar cahaya selari. Maksudnya bila cahaya masuk dan dia akan menumpu pada satu titik dipanggil sebagai titik fokus. Tapi kalau bagi kantar cembung pula pun sama juga, dia terbentuk di belakang. Di kantar cembung dia terbentuk titik fokus dia terbentuk di depan, tapi titik fokus untuk kantar cekung dia terbentuk di belakang kantar. Okey. Okey, so di belakang kantar. Jadi maksudnya kalau titik kantar cembung dia akan terbentuk di sebelah kanan, kantar cekung dia terbentuk di sebelah kiri. Okey, so kalau sebelah kanan menumpu, kalau sebelah kiri dia akan jadi mencapah. Okey, panjang fokus adalah jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Maksudnya daripada O itu kepada titik fokus. Dan jarak U adalah jarak antara objek dengan pusat optik. Maksudnya di mana objek itu berdiri, diukurnya sehinggalah ke pusat di tengah-tengah kantar. Jarak image pula adalah jarak antara image dengan pusat optik, iaitu jarak di mana bila image terbentuk dekat situ dan disambung kepada pusat optik, jadi di situ adalah jarak image. Semoga kamu faham. Okay, terima kasih.